Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 September 2023 bersama saya Nur Syihah Muhammad Amin. Pemimpin Bersatu Tun Faizal Ismail Aziz memberi amaran PN mungkin akan menganjurkan satu lagi tunjuk perasaan jika tuntutan mendakwa semula Ahmad Zahid Hamidi tidak diindahkan. Tun Faizal antara yang disoal siasat berhubung perhimpunan 16 September lalu di Kuala Lumpur. Yang ini baru permulaan rasanya kan, tapi kalau kata tak diselesaikan pendakwaan, kita minta itu, kita ada 3 tuntutan. Dakwa, kedua kita minta dibebaskan SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara daripada kuasa eksekutif, dan yang ketiga kita minta keadilan yang jelas untuk semua pihak. Jangan ada untuk rakyat satu standard yang lain, untuk pemimpin kerajaan satu standard yang lain. So apa yang kita minta, dakwa semula yang pertamanya Datuk Seri Zahid Hamidi lah. Kan kalau tidak, kita mungkin akan buat benda yang sama, kita akan turun lagi sekali lah, minta kerajaan beri perhatian. Dan ini bukan satu-satunya isu kerajaan ni banyak. Isu harga barang, kos sara hidup yang tinggi, sempadan dan sebagainya. Banyak isu kerajaan ini yang sepatutnya rakyat ramai-ramai bangkit dan persoalkan. Cuma yang kali ini kita rasa semua orang percaya bahawa apa yang berlaku pada Zahid Hamidi tidak sepatutnya berlaku, dan kita minta kerajaan segera ambil tindakan. Kalau tidak, nampak sangat undang-undang kita ni diperlekehkan dan dipermainkan. Pada 4 September lepas, Zahid dilepas tanpa dibebaskan DNAA selepas pihak pendakwaan menarik balik 47 pertuduhan berkaitan rasuah jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi. Salah satu sebab yang disebut ialah timbalan Perdana Menteri terbabit boleh menjadi mangsa pendakwaan terpilih. Baik bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin membidas tindakan veteran DAP Lim Kit Siang yang menyucikan rakan BFF politik terbaru parti itu. Khairi mempersoal Lim jika hanya mampu menyebut 2 ayat sahaja ketika mengulas mengenai keputusan Jabatan Peguam Negara menarik balik kes rasuah Zahid. Menurut Khairi dalam satu hantaran di Facebook, Lim mempunyai begitu banyak perkara untuk diperkatakan tentang segala-galanya sepanjang kerjaya politiknya. Namun, katanya dalam isu pelepasan tanpa membebaskan timbalan Perdana Menteri itu, Lim hanya mampu berkata dirinya terkedu dan terkejut. Selebihnya, kata Khairi lagi, Lim hanya menyalahkan Perikatan Nasional yang kononnya memecah belahkan masyarakat. Justeru, Khairi memberikan sindiran pedas kepada Lim yang dianggap mantap dalam menyucikan rakan BFF politik terbaru DAP berkenaan kes Zahid itu. Lim mengeluarkan kenyataannya itu pada 3 hari lalu selepas lebih 10 hari sejak AGC menarik balik pertuduhan rasuah terhadap Zahid. Kenyataannya itu dikeluarkan sehari selepas Ahli Parlimen Kota Baru, Taqiyuddin Hassan menyoal sikap berdiam diri Wakil Rakyat DAP, terutamanya Lim, anak lelakinya Lim Kuan Eng dan Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio yang pernah lantang mengenai isu keadilan. Baik, kita ke berita seterusnya. Lim Kit Siang berpandangan peranan Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat tidak rasmi untuk 4 negeri yang ditadbir PN tidak selari dengan kritikannya terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini. Tokoh veteran DAP itu memetik buku Dr. Mahathir yang diterbitkan selepas kejatuhan pentadbiran PH pimpinannya mengandungi sejumlah kritikan terhadap pandangan Hadi. Antaranya, Lim mengingatkan kembali pandangan Mahathir berkenaan amanat Hadi pada 1981 yang mengkafirkan UMNO sebagai bertanggungjawab memecah belahkan orang Melayu Islam di Malaysia. Justeru, Lim berkata Mahathir kini menjilat ludah sendiri dengan menjadi penasihat tidak rasmi kepada 4 negeri pimpinan PAS walaupun Parti Islam di bawah pimpinan Hadi sedang melakukan apa yang cuba dibuat sebelum ini. Lim memberi contoh seperti mengecam DAP sebagai anti-Melayu, anti-Islam, anti-Raja, komunis dan menyebarkan Islamofobia tanpa sebarang bukti. Lim juga memetik petikan dalam buku Mahathir itu yang menyentuh amanat Hadi yang menurutnya sekian lama menjadi panduan ahli dan penyokong PAS.
Dalam buku itu, Mahathir mendakwa berlaku pemulauan dalam keluarga berdasarkan sokongan politik dan terdapat ahli PAS yang benar-benar menganggap ahli UMNO sebagai kafir. Pada Khamis lalu, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dalam proses membentuk kumpulan 4 negeri dengan Mahathir dilantik sebagai penasihat tidak rasmi. Sempena Hari Malaysia mulai sekarang hingga 20 September, anda boleh melanggan atau memperbaharui pakej Malaysia Kini anda dengan diskaun 20%. Klik pautan dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Berita seterusnya. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sekali lagi tampil mengkritik kerajaan. Syed Saddiq melabel kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai kerajaan NATO, no Asian talk only, kerana menurutnya gagal melaksanakan reformasi yang dijanjikan sebelum ini. Yang Berhormat Menteri katakan sebentar tadi bahawa kerajaan Madani adalah kerajaan yang akan walk the talk. Terma khusus kerajaan walk the talk. Dengan itu, kerajaan ini akan membawa pelbagai reforms dan salah satu yang diungkapkan sebentar tadi adalah pemisahan peranan peguam negara dan juga pendakwa raya. Saya percaya ini bukanlah kerajaan walk the talk, tetapi ini merupakan kerajaan NATO, no action, talk only. Mengapa saya label ini merupakan kerajaan NATO, no action, talk only? Kerana sebelum ini dah banyak janji-janji reforms yang tertangguh dan terus ditangguhkan. Tak perlu nak bicarakan soal reforms baru, ya, iaitu di dalam parlimen kata nak bezakan peguam negara pendakwa raya. Pada bulan Mac sebelum ini, Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri menjanjikan bahawa setiap parlimen, tidak kira kerajaan atau pembangkang, akan dapat peruntukan yang adil dan saksama. Selepas siri demi siri rundingan, kini peruntukannya masih RM0 Malaysia. Parlimen kerajaan dapat 3.8 juta ringgit ke 4.5 juta ringgit, tetapi kawasan parlimen pembangkang mendapat RM0 Malaysia. Maksudnya sekolah-sekolah yang tidak diselenggara di kawasan pembangkang akan dibiarkan. Ia bermaksud orang susah yang berdaftar. Wah, ni Syed Gazette jatuh. Ia bermaksud bahawa orang susah yang berdaftar, ya, bahawa sistem e-kasih tidak akan dapat pembelaan yang sewajarnya kerana lazimnya mereka memerlukan bantuan daripada peruntukan parlimen yang sedia ada. Ia bermaksud bahawa akhirnya orang-orang susah di kawasan tersebut hanya kerana warna politik mereka bakal diseksa, akan diambil tindakan. Itu pada bulan Mac. Tak payah pergi jauh lagi. Mengapa saya panggil ini no action talk only? Kerana sebelum ini pada bulan Januari yang ke-17, Perdana Menteri sendiri menjanjikan bahawa semua ahli kabinet akan diwajibkan untuk mengisytiharkan harta. Sekarang kita dah masuk bulan ke berapa? Masuk bulan ke-9. Reform asas yang dijanjikan sejak bulan Januari masih tidak dibuat lagi. Tak payah pergi jauh. Pergi tahun lepas juga, ya. Sebelum ini dijanjikan juga bahawa kes-kes rasuah tidak akan digugurkan. Ini bukan saya kata, ini daripada kata-katanya sendiri. Tegaskan, diminta gugurkan kes mahkamah jika ingin jadi Perdana Menteri. Dan kini bila betul jadi Perdana Menteri, kes-kes digugurkan juga. Mengapa saya kongsikan liputan-liputan ini? Kerana apabila saya dengar ucapan di dalam Dewan tadi, kata ini kerajaan walk the talk. Realitinya ini kerajaan NATO. No action, talk only. Dalam pada itu, Menteri yang menjaga undang-undang dan reformasi institusi Azalina Othman Said menyelar PN kerana tidak memisahkan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya ketika gabungan itu mentadbir negara. Ia selepas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendakwa kerajaan hari ini mengamalkan pendakwaan terpilih yang menyasarkan pembangkang. Saya nak bagi contoh. Paguh sebagai contoh.
Ini yang kita kata political persecution. Kerana daripada awal lagi kita dah tahu dah, ini tak ada kes langsung. Mengapa beliau dituduh? Semata-mata kita nampak seolah-olah ianya adalah untuk optik politik semata-mata. Sebab itu bila kita lawan dan kita bawa ke mahkamah, terbukti bahawa mahkamah bersetuju dengan apa pendapat kita, bahawa ini adalah merupakan sesuatu yang sepatutnya tidak langsung dibawa ke mahkamah. Kerajaan Madani hari ini komited untuk memisahkan Peguam Negara daripada kuasa pendakwaan, dan kita telah setuju dari segi prinsip satu. Keduanya, jawatan kuasa hak asasi akan bersama dalam empirical study. Okay. Ketiga, saya nak cakap satu je kawan-kawan yang berhormat semua. Kenapa masa yang berhormat kerajaan tak nak pisahkan AG? Kenapa tak pisah? Bila yang berhormat kena, selective prosecution. Bila belah sini kena, padan muka. Apa hal? Sebabnya dalam isu ni kami di sini cakap kami buat. Yang berhormat di sana bukan saja tak buat, cakap pun tak. Berkuasa 4 tahun. Kami tunggu, saya duduk situ, saya tegur, saya duduk backbencher. Jadi macam mana ni? Jangan nak cakap tentang selective prosecution. Sebab kerajaan Madani ni komited kepada tata kelola yang lebih adil. Azalina berkata demikian ketika sesi perbahasan selepas Hamzah dan Ahli Parlimen Beluran Rona Kiandi membangkitkan apa yang didakwa sebagai pendakwaan terpilih oleh kerajaan. Hamzah mendakwa kerajaan menindas Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dengan mengeretnya ke mahkamah dan membangkitkan mahkamah kemudian melepas dan membebaskan pengerusi PN itu daripada 4 pertuduhan rasuah. Bagaimanapun, Muhyiddin masih berdepan 3 pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Baik, sementara itu Azalina membayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memberikan jawapan mengenai keputusan mahkamah terhadap kes Ahmad Zaid Hamidi esok. Azalina mengulas soalan Ahli Parlimen Kota Baru, Taqiyuddin Hassan, jika Perdana Menteri akan menjawab pertanyaan mengenai keputusan DNAA ke atas Zahid di Dewan Rakyat. Soalan kedua, adakah Yang Amat Berhormat Tambun akan hadir ke Parlimen untuk memberikan penjelasan mengenai isu DNAA seperti mana kenyataan beliau pada hari Jumaat baru-baru ini? Yang Berhormat tanya saya, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjawab? Tuan punya badan ada di sini. Saya bukan Perdana, dia buat good tu dia jawablah. Besok insya-Allah 2.5 ke 3.5. Baik, dalam perkembangan lain, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berang dengan dakwaan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Rosul Wahid. Kononnya berlaku peningkatan secara mendadak harga beras tempatan. Menjawab dakwaan itu, Muhammad mengkritik Rosul yang bangkit mencelah dan membuat tuduhan tanpa mendengar penjelasan yang dibuatnya sejak dari awal sesi penggulungan. Tadi ada menteri mengatakan bahawa beras mencukupi. Cuma persoalan sekarang di kalangan rakyat di bawah ialah harganya yang melambung tinggi. Apakah itu versi kerajaan ataupun langkah diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah kenaikan harga yang mendadak. Dulu RM26, hari ini sehingga RM42 10 kg. Yang kedua, apa pandangan Yang Berhormat? Nama kementerian Yang Berhormat ialah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Oleh kerana masalah makanan tak terjamin hari ini, kita tukar Kementerian Pertanian dan tak terjamin makanan. Apa pandangan? Terima kasih. Berhormat, itu pandangan Hulu Terengganu lah. Nama kementerian. Beras ni kekal dengan 20 ni. Tak masuk tadi kita bercakap. Datang mencelah tak kena. Jangan koyak, Berhormat. RM26 harga tempatan tak naik. Yang naik tu harga import. Yang pergi beli hak import tu kenapa? Tak ada tempatan. Dia makan beras import, Berhormat. Tak ada tempatan. Sebab tu rakyat kena beli yang import. Kamu yang berhormat makan beras import, kamu kata mahal. Sebab itu kita kata intervensi daripada farmer dan peladang. Macam kita buat ayam dulu. Tak dengar. Datang mencelah begini. Ini balik cerita pada orang kampung. Jangan marah. Saya tanya. Bukan marah. Yang koyak. Saya tanya. Sebab saya biasa jadi pembangkang. Tengok macam arau. Dia tanya lembut. Dia elok. Ya, Yang Berhormat. Tak. Yang Berhormat ni layak jadi Menteri Dalam Negeri.
Garam macam tu lah kita nak. Menteri ni bagi kat Pudin, ya, Yang Muhammad. Tapi pasal beras ni, Yang Muhammad, sudah jadi cakapan negara. Setuju. Sepatut Presiden Parti. Walaupun beras tempatan tu harganya tetap, tapi tak ada. Tak, kita intervensi tadi. Baru Bukan, beberapa minggu. Yang Muhammad cuma tak payah jawab ni. Yang Muhammad kata akan ambil tindakan cukup. Okey, terima kasih. Ada pama, ada peladang. Kita buat dulu ayam dengan bila telur. saya cakap, Dan TikTok sekarang tengok saya tahu. sekarang dah Yang Muhammad selesai. jawab elok. Sekarang dah selesai. Ya. Begitu juga yang lain-lain. Okey. Kita bukan duduk saja. Kita buat kerja benda ni. Tapi mari tak dengar penjelasan. Ini cerita layak orang jadi kampung Menteri lain. Dalam Negeri. Sementara itu, Muhammad ketika menggulung perbahasannya juga memaklumkan bahawa Malaysia mempunyai stok bekalan beras sebanyak 900,000 tan, iaitu 250,000 tan stok penimbal dan 650,000 tan bagi stok dagangan. Katanya bekalan ini mencukupi bagi menampung keperluan beras negara bagi tempoh 4 hingga 5 bulan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.